Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya ingin membentangkan tentang teori perkembangan moral sosial. Teori perkembangan moral sosial ini menekankan pembelajaran moral melalui proses permodelan iaitu dengan pembelajaran melalui pemerhatian ataupun peniruan. Teori ini menggabungkan peneguhan behaviorism dengan psikologi kognitif dalam pembelajaran yang bersistematik. Teori ini juga dipelopori oleh Miller dan Dowlett pada tahun 1941. Ia dikaji secara lebih mendalam dan diperhalusi oleh Albert Bandura dan R. H. Welter pada tahun 1963. Albert Bandura Bandura mendapati bahawa dalam kehidupan seharian banyak tingkah laku yang dipelajari melalui contoh, teladan dan peniruan termasuk penguasaan bahasa. Oleh itu, banyak moral kanak-kanak yang dibentuk melalui peniruan daripada ibu bapa, guru atau orang sekeliling secara formal dan tidak formal. Terdapat 5 bentuk peniruan dalam teori perkembangan moral sosial ini iaitu peniruan secara langsung, peniruan secara tidak langsung, peniruan melalui sekat lakuan, peniruan melalui tidak sekat lakuan dan peniruan secara ilisitasi. Peniruan secara langsung apabila seseorang individu itu meniru dengan melihat tingkah laku individu lain. Contohnya seorang kanak-kanak perempuan yang meniru ibunya yang memakai tudung. Peniruan secara tidak langsung pula adalah apabila seseorang itu melihat gambar ataupun filem, menonton televisyen ataupun melalui pembacaan. Peniruan secara ilisitasi adalah apabila seseorang itu terus melakukan apa sahaja yang orang lain lakukan sekiranya individu itu sudah mengetahui caranya. Seterusnya, peniruan melalui tidak sekat lakuan. Tidak sekat lakuan merujuk kepada seseorang yang terus meniru amalan tingkah laku secara berterusan. Dan akhir sekali, peniruan melalui sekat lakuan. Ia merupakan tingkah laku yang sesuai pada satu masa tetapi tidak sesuai dalam situasi yang lain. Ciri-ciri teori permodelan Bandura, yang pertama, unsur pembelajaran utama ialah pemerhatian dan peniruan. Dan yang kedua, tingkah laku moral boleh dipelajari melalui bahasa, misalan dan teladan. Dan yang ketiga, pelajar meniru sesuatu kemahiran daripada kecekapan demonstrasi guru sebagai model. Dan yang keempat adalah pelajar memperoleh kemahiran sekiranya memperoleh kepuasan dan peneguhan yang berpatutan. Konsep permodelan. Melalui pemerhatian Bandura pada 1986, Bandura telah mengenal pasti 4 unsur utama dalam proses pembelajaran melalui pemerhatian atau pemodelan, iaitu yang pertama pemerhatian, yang kedua mengingat, yang ketiga reproduksi dan akhir sekali peneguhan ataupun motivasi. Melalui pemerhatian, manusia memberi perhatian kepada orang yang menarik, popular, cekap ataupun yang disanjung. Faktor yang mempengaruhi pemerhatian adalah ciri-ciri model seperti nilai, umur, jantina, status, perhubungan dengan pemerhatian, faedah dan akhir sekali kemahiran pemerhatian. Melalui mengingat, pemerhatian harus berupaya untuk mengekalkan tingkah laku yang diperhatikan dalam ingatan. Bandura mengajar bahawa butir-butir tingkah laku boleh dikekalkan dalam ingatan dengan menggunakan bahasa dan imajinasi. Reproduksi adalah individu perlu melalui latihan yang banyak mendapat maklum balas dan bimbingan tentang perkara-perkara yang penting sebelum boleh menghasilkan tingkah laku model. Kecekapan mengulangi tingkah laku bergantung kepada keupayaan fizikal, kemahiran psikomotor dan kemahiran mengingat dengan tepat. Dan akhir sekali, peneguhan atau motivasi.
Tingkah laku tersebut akan diulangi jika mendatangkan kepuasan, peneguhan positif ataupun sesuatu ganjaran. Tingkah laku tersebut akan tersekat sekiranya didenda dan ditegur. Terdapat 3 jenis peneguhan iaitu peneguhan langsung, peneguhan tidak langsung dan peneguhan diri yang merangkumi konsep kendiri positif dan keupayaan manipulasi diri. Teori perkembangan moral sosial dalam Emil Durkheim Emil Durkheim dilahirkan pada 15 April 1858. Beliau berasal daripada French. Menurut beliau, masyarakat adalah fenomena moral yang merangkumi suatu kumpulan individu yang menjalani kehidupan sosial manusia. Selain itu, individu dalam masyarakat yang saling bergantung antara satu sama lain untuk hidup. Durkheim sangat mementingkan tentang bagaimana sesebuah masyarakat dapat mengekalkan integriti mereka dalam dunia yang moden. Apabila perkara-perkara seperti perbezaan agama dan latar belakang etnik tidak dapat dipastikan. Moral mempunyai kuasa kerana keupayaannya mengawal kelakuan manusia sebagai satu jenis ikatan sosial ataupun kontrak. Terdapat beberapa unsur dalam teori moral Durkheim ini iaitu yang pertama disiplin dan yang kedua keterikatan dalam masyarakat dan yang ketiga autonomi. Aplikasi teori perkembangan moral sosial Durkheim menurut beliau pada 1906 kanak-kanak perlu memahami peraturan yang memelihara hubungan sosial yang dikenakan oleh orang dewasa terhadap mereka. Moral mempunyai kuasa dalam mengawal kelakuan individu. Individu yang mempunyai moral yang baik mampu mengekalkan dan mewujudkan hubungan sosial yang baik. Kanak-kanak dapat membezakan kebaikan dan keburukan sesuatu tingkah laku dalam kehidupan sosial. Dan akhir sekali, interaksi sosial positif dapat meningkatkan nilai moral dalam diri kanak-kanak. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.